dakwah dapat dijalankan dengan lancar. Di YouTube, daripada sudut sejarahnya, saya dah mula tahun 2010. Pada masa itu, waktu tu saya masih belajar dekat Al-Azhar dan hanya menggunakan kamera laptop saja. Selepas tu pada tahun 2015, saya mula memberikan tumpuan kepada YouTube dengan menghasilkan video setiap hari. Isteri saya waktu tu beli dekat saya satu kamera video Sony. Tetapi saya mengalami kekurangan idea dan kurang konsisten. View sangat-sangat rendah. Akhirnya saya membiarkanlah hal tersebut dan ia tidak berjalan dengan lancar. Pada tahun 2020, semasa pelaksanaan PKP, kawalan pergerakan PKP, saya membeli sebuah webcam yang agak mahal. Jumlah subscriber waktu tu masih lagi bawah 1000 dan saya menghadapi cabaran pada awal perjalanan. Saya buat banyak video, buat perkongsian, buat ceramah dan sebagainya, tetapi tetap tidak mendapat kejayaan yang diharapkan. Barulah pada tahun yang sama, secara tidak sengaja, saya mula menggunakan konsep video reaction kerana tidak puas hati dengan dialog antara Dr. Rozaimi dan Ustaz Muhib Khawli. Memandangkan saya memang ada pengalaman dalam beberapa pertandingan debat di peringkat universiti, jadi saya mengkritik teknik Dr. Rozaimi Ramli kerana saya menganggap dialog tersebut tidak seimbang. Malah saya juga mengkritik moderator pada waktu ketika itu kerana ia kelihatan seperti panel ketiga pula. Jadi saya betul-betul tak puas hati dan akhirnya saya keluarkan kenyataan ataupun buat reaction terhadap hal itu. Alhamdulillah dapat sambutan yang baik. Kemudian saya teruskan dengan memberikan reaction terhadap kenyataan Zul Yahya yang menyatakan bahawa dia tidak ingin menghantar anaknya ke sekolah. Kemudian isu vaksinasi, isu-isu berkaitan hadis yang tidak sahih tetapi popular dan alhamdulillah mendapat sambutan yang positif. Kemudian saya teruskan dengan buat live dekat YouTube dan juga Facebook. Waktu tu kita buat pakai dua device. Tak tahu macam mana nak gabungkan device. Tapi waktu tu banyak masalah teknikal seperti suara dan juga gambar tu dia tak sync, tiada keselarasan bunyi dan gambar. Yang ni biasa terjadi apabila kita guna webcam. Kemudian saya upgrade sikit daripada webcam pergi kepada peralatan-peralatan yang lain sedikit demi sedikit. Saya mula cari kamera dan sebagainya dan waktu tu beli capture card harga RM50 saja. Tetapi saya beli sikit-sikit tu sebab apa yang saya mampu. Waktu tu gaji dekat YouTube waktu tu tak sampai 500 pun. Nak withdraw pun tak cukup. Akhirnya terdapat sahabat-sahabat yang cadangkan saya untuk kita buka peluang kepada mereka dan sahabat-sahabat ini untuk turut serta dalam projek memadaikan umat. Mereka nak join juga, tak nak duduk seorang-seorang. Mereka pun nak join juga. Dia tak nak saya buat seorang-seorang. Akhirnya mereka minta saya untuk buka tabung infak. Pada awalnya saya pun tak setuju. Isteri saya pun dia tak berikan sebarang komen langsung. Tak kata apa. Dia memang tak minat bab-bab ni. Dan hampir 1 minggu juga saya tak berikan apa-apa jawapan yang khusus kepada orang ramai. Namun pada masa tu, waktu tu berlaku masalah, iaitu komputer saya mula mengalami masalah yang cukup berat. Hard disk dia kecil saja tapi keperluan dia besar. RAM yang cukup rendah melibatkan sampai berlaku blue screen dan sebagainya. Sampai satu hari tu video tak boleh nak buat, tak boleh nak edit dan buat apa. Jadi beberapa peralatan pun ada masalah. Akhirnya kita kena fikir juga untuk kita upgrade. Waktu tu juga saya ada keperluan untuk letakkan teks bahasa Arab di dalam editing. Waktu tu saya pakai Adobe Rush. Tapi tak boleh masuk bahasa Arab waktu tu disebabkan saya punya komputer tu dia tak ikut spek. Sebab spesifikasi kita tu terlalu minimum dan tidak mencukupi. Jadi teks bahasa Arab, teks hadis tak boleh masuk di dalam video, di dalam editing. Akhirnya saya bersetuju untuk buka lah. Bila jadi kes-kes macam ni, saya bersetuju untuk buka infak untuk memudahkan. Alhamdulillah pada masa tu kita berjaya mengumpulkan banyak sumbangan. Kita dapat beli sebuah komputer yang sangat canggih yang saya masih guna pada hari ini, dan ketika saya duduk sembang dengan anda ni, komputer inilah yang bergerak untuk merekodkan video kita hari. Kemudian saya mula beli beberapa peranti yang lain, macam kita beli ATEM Mini Pro yang sedang saya gunakan sekarang. Kita pakai lightbox daripada Godox. Kita beli mikrofon yang mahal-mahal waktu tu lah. Tetapi kita kata walaupun harganya mahal, dia sangat berbaloi. Dengan sumbangan daripada sahabat-sahabat kita ni, kita dapat beli. Kemudian setahun lepas atau 2 tahun lepas, saya dapat satu call daripada seorang gamers. Dia ajak saya pergi ke rumah dia. Dia kata dia nak bagi hadiah dekat saya. Saya pun tak tahu lah. Tapi saya rasa, saya kata best ni kalau dia bagi hadiah ni, kita boleh upgrade ni kan. Sebab kita dengar dia nak bagi hadiah. Tapi saya tak tahu lagi dia nak bagi hadiah apa waktu tu. Rupa-rupanya bila saya sampai dekat rumah dia, sembang-sembang dengan keluarga dia, dia bagi dekat saya mikrofon SM7B ni yang saya tengah duduk bercakap sekarang ni. Dia bagi Stream Deck, dia bagi juga Throne Max ni yang kita tengah duduk pakai sekarang ni. Dia bagi gimbal. Semua tu harga dia mahal-mahal, tetapi kualitinya sangat padu. Sampai ke hari ni saya masih menggunakan peranti-peranti berkenaan. Kualiti bunyi dan kelajuan penyuntingan saya waktu tu dah semakin baik dengan ada peralatan-peralatan yang seperti ini. Jadi saya sangat hargai. Sahabat-sahabat, ini sekadar perkongsian saja untuk merekodkan bahawa dalam gerak kerja kita ni, saya tidak bekerja seorang diri. Saya ada isteri saya yang
sentiasa menyokong dalam isu kewangan, dalam isu emosi. Dia sentiasa mendoakan saya. Dia sentiasa berada bersama dengan saya. Dia adalah kekuatan pertama saya. Saya ada tim yang fokus bekerja dengan tugas yang cukup jelas. Saya juga ada komuniti yang sentiasa mahu untuk bersama-sama dalam memberikan sokongan moral, sokongan kewangan, sokongan idea. Dan kita ada koperasi usahawan ilmu perhatian rakyat. Anda boleh daftar sekarang. Dan yang paling penting sekali, saya ada anda yang sentiasa menanti-nantikan perkongsian ilmu hampir setiap hari. Anda adalah tulang belakang yang menyebabkan saya tidak akan berhenti dan terus bersemangat untuk berjuang. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda. Saya sangat-sangat hargai. Apa yang kita boleh sokong sekarang? Dalam projek kita hari ini, yang fokus utama kita ada dua. Yang pertama, kita nak edarkan 100 naskah, 100 set Sahih Al-Bukhari ke 100 masjid. Sebab hari ini ramai orang lagi tak kenal Sahih Al-Bukhari, tak tahu peranan Sahih Al-Bukhari. Jadi kita nak edarkan di sana dan kita usahakan untuk dapatkan ustaz-ustaz yang boleh mengajar Sahih Al-Bukhari. Mereka mengajar Sahih Al-Bukhari di masjid-masjid, di 100 masjid yang kita sumbangkan buku berkenaan. Jadi dana yang diperlukan adalah RM65,500 dan kita nak pergi ke 100 naskah dan sekarang kita baru ada 25 set. Jadi kita perlukan lebih banyak lagi, lebih kurang dalam 75 set untuk kita lengkapkan. Jadi kalau sahabat-sahabat nak tolong, nak sokong, boleh infak untuk Sahih Al-Bukhari. Link saya letakkan dekat bawah. Satu lagi projek yang nak kata projek sangat pun tidak, tetapi mungkin anda nak bersama dengan saya ketika saya buat live reaction, saya buat recording dan sebagainya. Ada sumbangan anda yang berada bersama-sama saya dalam projek ni. Sekarang kita tengah cari dana untuk nak beli semula. Kita akan baiki device ni kita akan baiki, tapi saya tak tahu berapa ringgit kena bayar dan dekat kedai mana. Sebab kedai yang saya pergi buat masa ni masih lagi belum memberikan apa-apa janji untuk membaiki mesin ini. Mereka pun tidak ada kemahiran sebab ini bukan keluaran daripada Malaysia. Jadi ada masalah sikit. Tapi kalau ada staff-staff daripada YOLO Live dan juga staff-staff yang bekerja di dalam InStream Encoder ataupun syarikat ini sendiri yang mahu untuk bantu saya membaiki mesin ini, mungkin anda boleh hubungi saya lah untuk kita baiki mesin ini. Pun begitu, ada sebahagian sahabat telah memberikan sumbangan untuk kita beli mesin ini yang satu lagi. Jadi kita nak beli satu lagi. Harga dia lebih kurang RM6,499. Mahal RM6,499. Sekarang kita dah berjaya kumpul RM1,725. Jadi ada banyak lagi belum cukup. Tapi kalau tak cukup pun saya dah cakap dekat isteri saya dan isteri saya pun kata dia insyaAllah lah kalau cukup gaji YouTube kita bulan ni, kita boleh belilah yang baru insyaAllah. Sebab ni device ni sangat-sangat bermanfaat. Kalaulah dalam masa orang kata ni, tapi nanti kalau kita dah beli yang baru, yang ni boleh dibaiki, rugilah ni. Tidak. Kalau kita boleh baiki yang ni dia satu kali live, dia hanya boleh live satu platform saja. Tetapi kita dah connect dengan kamera, jadi kamera tu boleh guna kamera yang sama untuk connect ke sini dan juga connect ke komputer untuk kita live di Facebook dan juga YouTube. Cuma kalaulah kita ada dua device seperti ini, pasti ada beberapa tempat yang lain yang kita boleh live juga. Macam contoh dekat Instagram. Sekarang ni kita belum live dekat Instagram. Sebab apa kita tak live dekat Instagram? Sebab kita tidak ada device yang sesuai untuk itu. Sebab device yang sesuai ni bukan sekadar dia tayangkan gambar saja, tetapi suaranya sangat bagus, gambarnya cantik, kualiti pakai kamera DSLR. Jadi itu yang kita bagi supaya keselesaan orang yang mendengar, keselesaan juga kepada orang yang melihat. Jadi terima kasih banyak sahabat yang nak berikan sumbangan, nak bagi sokongan. Sebenarnya lebih tepat adalah anda berikan sokongan untuk kita buat contribution secara bersama. Dia bukan sebenarnya awak bagi dekat saya pun tak rasa dia milik saya. Sebab ini adalah milik bersama. Dia bukan milik saya. Kalau orang kata, apa peralatan yang awak ada? Saya sentiasa akan sebut bahawa ini diinfak oleh kumpulan sekian-sekian, ini diberikan oleh orang sekian-sekian. Baru akhirnya kita dapat menyampaikan kepada masyarakat secara bersama. Tak berani saya nak sebut bahawa ini adalah peralatan saya saja. Sebab saya tak beli dengan duit saya. Kecuali barang-barang yang dibeli oleh isteri saya. Sebab isteri saya ni pun beli banyak barang juga untuk nak bagi kita live. Macam kamera yang sekarang kita tengah pakai ni, kamera ni isteri saya yang beli. Oh ya, satu lagi saya nak maklumkan juga. Ramai orang takut kalau kita bagi sumbangan ni, bagi infak ni masuk kepada Syabuddin nanti buat entah apa-apa, pakai kad sendiri, menunggang agama dan sebagainya. Sahabat-sahabat, duit sumbangan tidak masuk ke akaun saya. Dia masuk ke akaun Koperasi Usahawan Ilmu Perhatian Rakyat. Jadi bila masuk ke dalam akaun koperasi ni memang akan diaudit. Dan diaudit bukan sekadar satu layer, dia beberapa layer. Dan dia bukan terus kepada saya secara terus begitulah. Duit tak masuk kat saya. Kalau ada lebih ke apa pun, dia masuk dekat pihak koperasi. Jadi semoga ini dapat nampak lebih ketelusan. Saya bukan minta duit kepada sesiapa untuk bagi dekat saya, tidak. Tetapi kita sebut tentang keperluan dan mungkin anda nak join, silakan. Kalau awak tak nak join pun tak ada masalah. No issue berkaitan tentang hal ni. Siapa yang nak join, siapa yang nak follow kita, siapa yang nak bersama dengan kita, silakan. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Moga-moga dapat manfaat.
manfaat atas perkongsian yang singkat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.